yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Persatuan Gemenuk Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh kepada Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Akad Ustaz. Falyatafaddal mashkur Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita dah lalui dua kisah. Kisah pertama perdebatan Nabi Ibrahim dan Namrud. Kisah kedua tentang Uzair. Dan kedua-dua kisah itu bertemakan tentang kematian. Kematian dan kehidupan. Yuhyi wa yumit, kematian dan kehidupan. Dan kita nak lalui kisah, kita nak masuk kisah yang ketiga, juga bertemakan dengan tema yang sama, kematian dan kehidupan. Sebagai peringatan buat kita, sebelum datang kematian, hargai kehidupan. Sebelum datang kematian, hargai nilai penting kehidupan. Dan nilai penting kehidupan ialah infak. Itu nilai penting kehidupan. Infak. Selagi masih hidup, terus bantu manusia lain. Sebab kita dapat hidup, kita bantu manusia lain yang dia rasa baik dia mati daripada hidup. Siapa yang rasa macam tu? Orang yang susah. Orang yang terhimpit. Orang yang kata, duit bukan segalanya. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Orang yang macam tu perlu dibantu. So tema kematian dan kehidupan ini berturut-turut dan Allah datangkan dalam bentuk cerita. Well, sebab subjek kematian kan subjek yang stres. Tak ramai orang nak bincang. Sebut tentang tengah-tengah makan malam. Tak pun tengah borak laki bini. Tiba-tiba isteri kata, bang, tak lama lagi kita nak mati. What? Baru je suami dia duk bincang yang kita nak berkelah kat mana ni hujung minggu ni. Kan? Tiba-tiba isteri dia kata, bang, tak kita nak mati bang. Sudahlah tu berkelah. Putus selera. Sebab tu Allah datangkan dalam bentuk cerita. Supaya dalam masa yang sama kita memikir dengan lebih dalam.
bahawa kematian ini terus-menerus memburu kita, terus-menerus memburu kita tanpa henti sampai masanya kita mati. Walaupun kita sedang dalam berdebat, misal kata berborak, ataupun kita sedang berjalan-jalan macam Nabi Uzair berjalan-jalan, ataupun sekarang ni kita sedang dekat dengan alam. Cerita yang ketiga. So jom kita lihat apa yang berlaku pada cerita ketiga. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, kepada Tuhannya, merayu dengan berkata, wa idh qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, merayu dan berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku, kaifa tuhyil mauta. Permintaan Nabi Ibrahim ini adalah dia nak tengok bagaimana Allah hidupkan makhluk yang telah mati. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Kaifa tuhyil mauta. Macam mana engkau hidupkan benda yang mati? Kalau semalam Nabi Uzair kata, dia nampak benda yang mati. Macam mana Allah hidupkan balik? Kan lebih kurang sama dengan Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim dia tak perhatikan apa-apa. Dia cuma terfikir-fikir macam mana sebenarnya Allah menghidupkan benda yang mati. Gitu. Baginda nak tahu cara. Kaifa, cara. Kalau Nabi Uzair, dia tanya, anna yuhyi, dia tanya apa? Anna yuhyi hadhillah. How? Kan beza. Kaifa, bagaimana, dengan how. How apa? How? Bagaimana juga. Kaifa dengan anna ni berbeza. Kaifa ni proses. Bagaimana proses tu? Anna ni lebih kepada pertanyaan. Kan? Apa cara semua ni boleh hidup balik selepas Allah matikan? Ni kaifa tuhyil mauta. Bagaimana Allah menghidupkan yang mati? Dia nak tahu proses, dia nak tahu cara. Lalu Allah tanya balik. Allah tanya balik Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Qala awalam tu'min? Engkau tak percaya ke? Atau engkau belum percaya ke? Kan Nabi Ibrahim tanya, bagaimana? Nak tahu cara. Bukan Nabi Ibrahim tak yakin. Bukan Nabi Ibrahim tak percaya. Dia cuma nak tahu cara. Macam kita lah tuan-puan. Kita berkali-kali dihidangkan oleh isteri ayam apa kaprakau apa? Prakapau. Pakaprau. Entah aku pun tak tahulah apa menyebutnya. Kan kita berkali-kali makan tu. Lepas tu kita tanya, yang macam mana yang buat macam mana yang buat sedap kan. Jadi orang rumah kita tanya, abang tak percaya ke? Bukan tak percaya. Abang nak tengok ayang buat. Walhal dah berkali-kali dah, hari-hari. Dia baru dapat resepi tu, hari-hari dibalun masak makanan tu. Nak bagi perfect. Pakrapau. Bukan dibodohkan Ya, bukan dibodohkan. Macam tu lah. Tak percaya ke saya pandai masak? Macam tu. Bukan tak percaya. Kita cuma nak tengok proses tu. Ini yang berlaku. Bukan Nabi Ibrahim tak percaya. Tapi Allah tanya, awalam tu'min?
Tak percaya ke? Kan, tak percaya ke? Nabi Ibrahim jawab, bala. Percaya. Bala tu maksudnya bahkan percaya. Ya. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi supaya benda tu boleh tenteramkan hatiku. Supaya benda tu boleh menghilangkan rasa gusar. Boleh menghilangkan rasa tanda tanya. Boleh menghilangkan banyak benda. Boleh menghilangkan rasa tenteram. Kadang puan-puan pun macam tu juga. Bukan kadang, selalu. Selalu. Curious kan, curious. Bila suami dia kata yang, bang ada meeting malam ni. Ya ke meeting? Sumpah yang, ni surat jemputan. Curious. Asyik malam-malam meeting je bang, meeting je. Betul yang, ni surat ni, tarikh ni macam ni. Curious. Bukan dia tak percaya. Dia nak tengok supaya hati dia tenang dan tenteram. Kan, butang baju Melayu aku mana pak? Macam tu. Supaya hati dia tenang dan tenteram. Menariknya tuan-puan, apa kita boleh belajar kat sini? Kita tidak boleh hanya sebut aku beriman. Tak. Tetapi kita kena rajin memerhati. Memerhati alam yang Allah cipta. Perhati dan belajar. Lihat burung, lihat haiwan, lihat air yang mengalir di sungai. Observe, lihat dan belajar. Kelak kita akan nampak bukti. Bukti hebatnya Allah. Bukti bijaksananya Allah. Bukti meticulousnya Allah. Baru hati kita tenteram. Betul lah. Aku sedang menyembah Tuhan yang tepat. Tenteram hati kita. Kan? So, kurangkan melihat apa yang manusia reka cipta. Tetapi lebihkan melihat apa yang Allah cipta. Boleh kita nak lihat manusia, yang manusia reka cipta. Contohnya telefon. Tapi lihat dalam-dalam. Macam mana Allah beri idea pada orang tu untuk cipta benda yang macam ni? Macam mana Allah beri dia idea? Tercipta manusia yang duk fikir boleh hasilkan telefon Samsung, telefon iPhone, pelbagai jenis telefon, multifunction dan diperkuda, diperkaya, dikuasakan oleh chipset yang dia punya kecil itu guna nanoteknologi. Nanoteknologi ni sangat kecil tuan-puan. Dalam chipset telefon kita ni, dia ibarat sebuah negara yang besar. Kan? Puan, yakin tu dia perlu guna panca indera. Kalau kita tak tengok rumput itu silih berganti hidup dan mati, macam mana nak dapatkan yakin Allah tu berkuasa? Tapi panca indera kita itu perlu mengalir sampai ke hati agar dapat menenteramkan hati. Sebab apa yang bakal berlaku dalam cerita ini, Nabi Ibrahim nampak depan mata. Nampak depan mata. Dia guna panca indera. Nampak depan mata. So, bila macam tu, dia kata, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku yakin. Cuma hati aku perlu tenteramkan. Ada banyak tanda tanya, ada banyak persoalan. Pengajaran kedua yang boleh kita lihat daripada ayat ni ialah
jangan malu bertanya. Dan pertanyaan itu perlu valid. Pertanyaan perlu sesuai. Nah, valid macam mana? Kita tanya apa yang wajar. Kalau dalam ayat ini, Nabi Ibrahim bertanya Allah, bagaimana Allah cipta, Allah hidupkan dan matikan. Bagaimana Allah hidupkan benda yang dah mati. Tuhyi al-mauta, hidupkan sesuatu yang dah confirm mati. Hidupkan sesuatu yang dah confirm mati. Tuhyi tak ada alif lam. Al-mauta ada alif lam. So pertanyaan Nabi Ibrahim spesifik. Dia bukan sekadar nak tahu macam mana Allah hidupkan yang mati. Tak. Macam mana Allah hidupkan sesuatu yang aku jelas nampak dah mati. Mayat depan mata, macam mana Allah hidupkan ni? Itu pertanyaannya spesifik. Dia bukan macam Nabi Uzair. Beza. Kan? Kalau Nabi Uzair, dia lalu tempat tu, dia dah nampak kebinasaan tu, dia tanya macam mana Allah nak bangunkan semula tempat ni. Macam mana Allah nak hidupkan balik. Tapi Nabi Ibrahim, dia sendiri nampak proses kematian tu, dia sendiri tahu benda tu dah mati, dia nak tahu macam mana Allah hidupkan. Lebih spesifik. Lalu Allah beri dia arahan. Allah beri dia arahan. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Allah beri dia arahan, cari 4 ekor burung. Cari 4 ekor burung. Atau bak datang 4 ekor burung. Tak penting apa jenis burung. Yang penting 4 ekor. Arba'atan minat tayr. Tak perlu cari. Kita tak perlu kaji. Apa jenis burung tu ya? Jangan-jangan burung merpati kot. Jangan-jangan burung gagak. Atau burung raja udang. Tak perlu fikir tu. Yang penting dia cari 4 ekor burung. Kadang-kala kita ini suka memikirkan benda-benda yang remeh. Terlalu detail. Bila belajar Quran ni terlalu detail. Burung ini. Sedangkan ayat tu sebut 4 ekor burung. Tak sebut pun nama burung. Akhirnya kita menyusahkan diri. Konon-konon, itulah nilai tadabbur. Tak. 4 ekor burung lah. Cukup berpada dengan yang itu. Tak perlu nak tahu jenis burungnya. Kan? Sebab nanti, kalaupun diberitahu jenis burungnya, kita untuk sibuk pula kaji burung tu. Kenapa? Kenapa burung tu? Kenapa tak burung yang lain? Akhirnya, niat kita nak belajar Quran, dia menjadi meleret-leret sebab ditarik oleh syaitan. Fokus kita ditentukan oleh syaitan. Dia memang suka untuk menggelincirkan kita. Daripada asalnya kita dapat pengajaran yang sepatutnya, kita dapat benda yang lain. Kan? So 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Ini arahan pertama yang paling penting. Jinakkan burung tu. Nabi Ibrahim perlu cari 4 ekor burung dan Nabi Ibrahim perlu belajar macam mana nak tundukkan, nak jinakkan benda tu. Fasurhunna ilaik. Jinakkan. Cuma perkataan jinak ni ada 2 maksud.
perkataan jinak ni ada dua maksud. Maksud pertama, pelihara burung itu hingga mereka jinak. Beri makan sampai dia jinak. Sebab burung kan liar. Burung merpati tu liar. Walaupun kita letak dalam sangkar. Burung merpati tu liar kot. Walaupun kita letak dalam sangkar. Tak percaya dia liar, cuba buka pintu sangkar tu. Tak dia terbang. Bila dia terbang, dia patah balik tak? Memang taklah. Sama macam burung tiong tu. Kan yang duk kur dia apa nama? Dia belajar bercakap tu. Yang jinak tu adalah burung yang sudah dilatih. Burung yang dilatih. Yang bila dilepaskan pun dia akan patah balik. Antaranya burung merpati yang dilatih untuk hantar surat. Kan kita tak merasa zaman tu. Dan kita tak tahu cara dan teknik orang dulu menjinakkan burung merpati untuk hantar surat. Saya pun terfikir juga macam mana dia boleh tahu, burung tu boleh tahu kena hantar alamat yang tu. Dia tak pergi pula salah alamat. Selalunya kita nampak proses tu antara dua pihak yang berperang. Satu pihak ni dia hantar maklumat tu guna burung. Dia boleh hantar pada spesifik orang. Apa dia bisik ke dekat orang tu? Kau hantar pada Ayuni. Ayuni nama bini aku. Kau hantar pada Ayuni. Bawa surat ni tau. Tak pernah pula dia hantar alamat kepada Ayuni yang lain. Macam mana dia boleh hantar spesifik? Kan? So, fakhudh arba'atan minat tayr fasuruhunna ilaik. Jinakkan burung tu. So, bila kita beri makan mungkin atau apa saja kita buat, burung tu akan jadi jinak pada Nabi Ibrahim. Sampai ke tahap kalau dilepaskan, bila dipanggil, burung tu akan datang. Itu level menjinakkan burung yang Allah nak. Itu maksud pertama. Maksud kedua jinak ialah selepas engkau jinakkan begitu, engkau cincang. Fasurhunna ilaik, maksud kedua ialah cincang. Allah suruh Nabi Ibrahim cincang burung-burung tu, potong dadu. Potong dadu, 4 ekor burung tu cincang, potong dadu, lepas tu gaulkan sekali. Gaulkan sekali. Nak masak apa ni? Tak payah tanya nak masak apa. Buat je dulu. Burung-burung dicincang, potong dadu. Ustaz, dia punya organ dalaman macam mana? Sekali. Paruh dia macam mana? Sekali. Kaki dia macam mana? Sekali kan. Kan banyak tanya dah. Ya. Buat je. Potong dadu. Semua termasuk sekali. Kuku-kuku ke apa semua. Bulu-bulu ke semua. Gaul sekali. Dia bukan macam nak beli ayam dekat pasar tu. Beli ayam kat pasar ada kepala? Tak ada. Ada kaki? Tak ada. Organ dalaman? Tak ada. Kita dapat ayam seketul je. Itu bukan seekor ayam. Itu sebahagian daripada ayam. Kalau seekor ayam termasuk bulu-bulu dia sekali. Yang ini termasuk bulu. Cincang, potong dadu dan gaulkan sekali. Fasurhunna ilaik. Summa, kerana proses nak menjinakkan burung ini makan masa, maka arahan seterusnya itu juga beberapa lama selepas tu. Summa. Summa ni ada gap masa yang lama, yang panjang. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a.
Kemudian lama selepas itu, setelah digaul sekali, pecahkan pada 4 bahagian. Bahagi 4. Dan setiap bahagian, setiap satu, letakkan di 4 bukit berbeza. Summa ja'al ala kulli jabal min hunna juz'a. Letakkan atas tiap sebuah bukit satu bahagian daripadanya. Kalau bahagi 4, letak 4 bukit berbeza. Kalau 7 bukit, bahagi 7. Letak di atas 7 bukit berbeza. Yang penting setiap bukit ada sebahagian. Kalau depan dia ada 3 bukit, letaklah 3 bukit. Letak sebahagian. Dia ada proses. Dia ada proses. Sebab nak menjinakkan burung, bukan 1 hari, bukan 2 hari. Lama. 4 ekor pula tu. Lama. Burung pula macam-macam kerenah. Lama. Bayangkan kalau yang nak jinakkan tu burung gagak. Masak. Burung gagak ni paling susah nak dijinakkan. Dan antara burung paling lama selain daripada burung historical yang kita tahu tu, burung gagak antara burung yang pertama berinteraksi dengan manusia. Tak ada gagak tak pernah jinak pun. Tapi burung gagak antara burung pertama yang berinteraksi dengan manusia, malah diletakkan, dicatatkan interaksi itu dalam Quran. Sewaktu Habil dan Qabil berbunuhan. Gagaklah yang mengajar Qabil untuk menanam. Habil, gagaklah yang mengajar kita bagaimana nak menguruskan jenazah. Nak kuburkan jenazah. Kita belajar proses ke bumi, gali, kubur tu dari burung. Dari burung. So jangan berbangga sangat konon-konon kita ni pandai dalam beragama. Kita belajar pun daripada binatang. Tak gitu. Maka stay humble. Ilmu kita ni tak seberapa. Punya kita perlu pada hidup, kita banyak belajar daripada haiwan. So jangan pandang gagak sebagai gagak buat bising aja. Dah lah gelap hitam. Sedikit maklumat tentang gagak ni tuan-puan. Pasal gagak pula kan. Tak kisahlah, yang penting sebab kita nak cerita pasal burung. Gagak ni antara haiwan yang struggle daripada kecil. Kita je gagal memahami gagak. Dia adalah haiwan yang paling struggle dari kecil. Pertama, bila dia lahir, mak bapak dia tak peduli dia. Bila dia lahir, mak bapak dia tak peduli dia. Sebab mak bapak dia berbulu hitam. Dia lahir pula. Dia menetas. Gagak lahir. Korang pun main ikut suka je. Sebab ustaz kata lahir, maka mak dia mesti bersalin. Lepas tu tanya, bersalin tu salin normal ke Caesar? Suka-suka engkau. Dia bertelur. So bila dia menetas, anak gagak warna putih. Anak gagak warna putih. Bayangkan tuan-puan, kita suami isteri putih melepak. Lahir anak kali hitam. Apa perasaan mak bapak? Betul ke ni anak aku? Gelap hitam macam arang tu. Ini mak bapak dia hitam, gagak hitam. Kejap, gagak ada warna-warni ke? Tak ada, hitam. Anak yang menetas tu putih. Jadi mak bapak tak consider itu anak dia. So ditinggalkan.
Dan kuasa Allah, bila dia menetas tu, anak gagak ni hasilkan certain bau. Sejenis bau. Dan bau ini akan menarik minat semut, serangga-serangga untuk datang. Ya, semua lahir warna putih. Tak ada yang lahir warna jingga, tak ada. Kuning pun tak ada, putih. Semua anak gagak lahir pula menetas warna putih. So, bila ada bau tu, aroma tu, kuning-kuning ni akan, kuning-kuning kan kau, kunang-kunang ke semut-semut ke serangga akan datang. Akan datang. Dan dari situlah anak gagak ini dapat makanan. Dapat protein untuk terus hidup. Mak dia tak peduli, bapa dia tak peduli. Tuan-puan, kita pernah melihat kesukaran anak gagak ni membesar. Korang tak percaya kan? Kejap, aku tunjuk. Aku tunjuk anak gagak. Tu putih. Ni anak gagak. Bila dah agak dewasa sikit baru bertukar warna hitam. Tu anak gagak tu. Ni putih. Kan mak bapak tak ngaku anak. So bila semut tu datang, anak ni tinggal patuk. Allah datangkan rezeki buat anak gagak. Dia tak perlu pergi mana-mana. Rezeki datang depan mata dia, dia tinggal patuk. So jangan sedih. Jangan risau. Jangan ragu terhadap bantuan dan rezeki dari Allah. Walaupun mak bapak kita tak pernah hiraukan kita. Hanya daripada burung gagak. Ui, dahsyat tuan. Anak gagak hidup dia struggle. Tapi kita yang melihat struggle bagi dia, itulah alami proses yang Allah beri pada dia. Dia reda je. Allah datangkan rezeki, dia tinggal patuk. Bagi dia normal. Tapi bagi kita melihat, wow, ini kehidupan yang mencabar. Mencabar. Ira apa yang boleh diharapkan daripada seekor anak gagak yang baru lahir. Dia belum kenal apa-apa. Tapi rezeki Allah datangkan dalam bentuk begitu. Siapa yang datangkan bau tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat proses itu semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita semakin yakin Allah menentukan dan Allah boleh buat apa sahaja. Semakin mantap tak iman, hati kita semakin bahagia tak? Yes. Apa soalannya tu? Ustaz, ada yang terus putih, tak hitam. Ya, semua anak gagak begitu. Lahir-lahir putih. Lahir-lahir putih. Dia tak ada yang terus hitam. Lahir-lahir putih. Adalah dalam tempoh berapa? Seminggu ke 2 minggu, sebulan macam tu baru bulu tu bertukar jadi hitam. Gitu. Gagak adalah burung yang paling genius, cepat belajar dan pintar. Cepat belajar dan pintar, tapi kerana dia hitam, jadi dia dipandang, di downgrade oleh manusia. Di downgrade oleh manusia. Dia jadi pendendam sebab kita buat pada dia sesuatu. Kalau kita layan dia dengan baik, kan, beri dia makan, dia okey je. Malah dia boleh jadi kawan baik. Dia boleh jadi kawan
kawan baik. Ha. Yes. Betul, ada apa nama bentuk doa macam tu. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki sebagaimana engkau beri rezeki pada anak gagak. Sebab dia tak buat apa-apa, ditinggalkan mak bapak, ditinggalkan saudara mara, adik-beradik tak mengaku, Allah beri dia rezeki. Betul, menepati ayat tu. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik pelindung dan penjaga. Gitu. Tu pasal burung kan? Pasal burung. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian pergi ke setiap gunung itu. Jangan nak saja. Pergi ke setiap gunung itu dan letaklah juzuk-juzuk tu. Letak sebahagian daripada apa yang kau dah cincang tadi. Kemudian, yelah, nak pergi gunung-gunung tu kan makan masa. Bukannya ikut suka, letak sini. Cuba pergi ke Bukit Broga. Kan perlu panjat, letih-letih, minum sekejap, pergi lagi, naik satu bukit, okey letak sebahagian. Okey turun, panjat lagi bukit sana, kan makan masa. Sebab tu arahan seterusnya ialah summa. Lepas dah settle, dah letak semua dan pastikan bukit-bukit tu, Allah kata summa da'uhun. Kemudian panggillah burung-burung tu. Panggillah burung-burung tu. Tuan-puan, macam mana Nabi Ibrahim, macam mana burung-burung tu nak datang kalau mereka tak kenal Nabi Ibrahim sebelum tu? Sebab tu proses menjinakkan burung perlu dilakukan terlebih dahulu. Supaya burung-burung tu bila dipanggil, dia datang. Kan? Sebelum dicincang, burung tu perlu dijinakkan dulu. Dia bukannya ambil mana-mana burung, kepakkan aja lehernya, lepas tu cincang. Bukan. Perlu dijinakkan. Sebab ada proses memanggil. Summad'uhunna. Panggil. Nabi Ibrahim kena panggil burung-burung tu. Gitu. Kenal Tuan. Soalan seterusnya ialah panggil burung-burung tu. Summad'uhunna. Ya'tinaka sa'yah. Burung itu, kau panggil burung itu, dan burung itu akan datang. Sa'yah, berlari. Sa'i apa sa'i? Berlari anak. Burung itu datang dengan segera. Tapi perkataan yang Allah guna ialah sa'yah. Allah tak kata burung tu terbang. Allah kata burung tu datang berlari. Sa'yah. Kenapa burung tu datang berlari? Kenapa tak terbang? Kenapa tak guna perkataan yang merujuk kepada terbang? Jeng jeng jeng. Kenapa? Kenapa? Kenapa bukan berlari? Kenapa terbang? Kenapa bukan terbang? Kenapa berlari? Pertama, kalau burung tu terbang boleh jadi bukan burung yang dicincang tadi. Boleh jadi burung-burung lain yang terbang datang. Tapi kalau yang datang berlari, bila masa pula burung berlari? Dah tentu burung daripada bukit tu. Bila datang berlari. Sebab dipanggil oleh tuan dia. Summad'uhunna ya'tinaka sa'yah.
Bila Nabi Ibrahim panggil, burung tu datang berlari. Wa'lam annallaha azizun hakim. Maka saksikanlah, ketahuilah, wa'lam. Jadikan ini ilmu yang berbekas, berkesan dalam hatimu. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim boleh nampak sendiri dengan mata baginda sendiri bagaimana Allah memang berkuasa untuk hidupkan makhluk yang dah mati. Sedangkan burung tadi tu sudah digaul. Pun Allah boleh buat. Burung tu dah dihancurkan. Pun Allah boleh hidupkan. Sangat mudah. Hanya dengan satu seruan. Punya mudah Allah nak hidupkan hanya dengan satu seruan. Nabi Ibrahim panggil. Satu seruan kan dia panggil. Cip, 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 cip. Datang. Begitulah kita tuan-puan. Di mana pun kita mati. Cara apa pun kita mati. Kita mati di bom, berkecai, Allah boleh hidupkan dengan satu seruan. Kita mati kena makan ikan paus, ikan jos. Allah boleh hidupkan dengan satu seruan. Kita mati dekat gunung. Kaki dekat gunung. Kan kita jatuh, kaki tersangkut dekat pokok. Badan kat bawah. Mereput. Bercerai, berpisah. Dengan satu seruan, kita boleh hidup balik. Oh, dia bukan tentang burung. Dia adalah tentang pasti Allah boleh buat. Hanya dengan satu seruan. Kuasa Allah ni luar biasa tuan-puan. Dia tak sama macam kalau kita susun Lego. Kan kita susun Lego. Lepas tu kita hancurkan. Boleh tak Lego tu bersusun semula automatik bila kita sebut satu seruan. Kun, dia jadi semula. Tadi kita dah buat, kita hancurkan, boleh tak dia bercantum semula? Tak, prosesnya bukan macam tu. Allah dah cipta, kita dah bercerai-berai, dah hancur semua, kena bom C4. Hanya dengan satu seruan, kita bercantum balik. Senang. Wa'lam annallaha azizun hakim. So, 3 cerita yang sebut tentang Allah berkuasa buat apa yang dia nak. You name it. Sama ada perkara tu hampir mustahil seperti mana yang Nabi Ibrahim lakukan. Atau perkara tu juga hampir mustahil seperti mana Uzair alami. Atau perkara tu membungkamkan seperti mana Namrud bungkam, buhit, tergamam, terdiam, tak boleh nak jawab. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Lalu kalau Allah berkuasa dan boleh buat, setakat kita nak infakkan rezeki yang Allah beri pada jalan Allah, apalah sangat. Semua cerita ini tuan-puan, Allah nak tarik perhatian kita, nak tarik hati kita supaya jangan kedekut. Jangan terikat sangat dengan duit yang engkau ada. Jangan rasa kalau kita beri, duit tu akan kurang, nanti aku susah. Tak, jangan risau. Allah boleh kayakan engkau. Allah boleh bantu engkau. Allah boleh lindungi engkau. Allah boleh buat apa sahaja. Yang penting kita ikut arahan dia. Kita ikut arahan dia. Satu ayat selepasnya ialah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan
harta mereka di jalan Allah. Sekarang Allah kembali kepada subjek harta, amwal. Sebelum ayat kursi kan tentang harta, infakkan sebelum sampai kematian. Sekarang kembali kepada harta. Di tengah-tengahnya proses kematian dan kehidupan dan betapa Allah berkuasa. Allah nak bagi tahu jangan risau. Harta tu tak ke mana. Terus infak. Jangan takut miskin. Allah akan bantu. Jangan risau. Dia macam kita nak mengajar anak kita. Kan? Kita nak mengajar anak kita berenang. Atau kita nak mengajar anak kita belajar terjun tiruk. Kali pertama, untuk diterjun daripada papan anjal tu, kan takut sebab jauh kot. Nak terjun ke bawah. Tapi pelan-pelan. Jangan risau. Coach ada, jangan risau. Ayah ada, jangan risau. Mama ada. Buat je. Jangan risau. Kali pertama dia deredek, takut. Tapi terus dia lakukan dengan penuh keyakinan akan dibantu. Wow, dahsyat tuan-puan. So kalau nak bagi derma ke sedekah ke, bagi je. Jangan duk berkira-kira, nanti aku nak makan apa, nanti macam mana, nanti tak cukup. Tak payah. Terus beri. Terus beri. So Allah buat perumpamaan. Soalan Puan Rosmawati, sekejap lagi saya jawab ya. Allah buat perumpamaan. Orang yang infak di jalan Allah, fi sabilillah, orang yang menginfak di jalan Allah ni, maksud asal dia derma untuk jihad, derma untuk proses perang tu. Derma untuk proses perang. Namun fi sabilillah bukan hanya bermaksud itu. Apa saja yang kita derma? Kerana Tuhan. Kerana Tuhan. So derma kita itu kama sali habbah, seperti satu biji. Satu biji benih, habbatin, satu biji benih, ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap satu tangkai, mi'atu habbah, menghasilkan 10 biji benih. Yang setiap satu biji benih, potensi dia menghasilkan 7 tangkai. Satu biji benih, dia hasilkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai akan hasilkan 100 biji benih. Dan setiap satu biji benih boleh hasilkan 7 tangkai. Dan setiap satu tangkai 100 biji benih. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, jangan terikat hanya dengan 7. Tapi Allah nak beritahu, kalau kita menginfakkan harta kita, kita sedekahkan harta kita, kita belanja keluarga kita kerana Allah, kita beri bini kita apa yang dia nak, kan duit kita tu, infak, Allah akan beri unlimited supply untuk kita. Unlimited. 7 yang disebut ni, itu hanya gambaran, gambaran huruf. Sebenarnya unlimited. Sebab 7 lebih dari separuh. Unlimited supply. Malah, kalau itu masih belum cukup, Allah kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah boleh tambah, Allah boleh lipat ganda, tak terhad. Hanya 7 tadi tu, Allah boleh lipat gandakan. Yudha'if. Allah boleh lipat ganda, beri lebih daripada apa yang kita usahakan. Beri lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Liman yasha', pada siapa yang nak, atau pada siapa yang Allah nak.
Wallahu wasi'un alim. Pemberian Allah sangat-sangat besar dan Allah tahu keperluan kita secara khusus. Allah tahu keperluan kita secara khusus. Wallahu wasi'un alim. Soalan, kenapa Allah tunjuk kat Nabi Ibrahim awal-awalnya proses tu panjang dan susah. Tapi selepas burung dipanggil, seolah-olah ada magic. Dia kembali kepada proses Allah cipta alam ini. Allah guna 6 masa. Untuk cipta dunia, Allah guna 4 masa. Untuk cipta langit, Allah guna 2 masa. Perkataan yang digunakan ialah ayyam. Yang kita kenal, yang kita ertikan sebagai hari. Cuma, bila sebut hari, hari ini akan melibatkan terbit terbenamnya matahari, kan? Hari yang kita faham ialah kalau satu hari itu pusingan matahari. Tapi waktu Allah cipta alam ini dah ada matahari belum? Belum. Kita pun tak tahu bagaimana hari itu berfungsi di sisi Allah. Di alam sana, tak tahu. Tapi Allah guna kalimah ayyam merujuk kepada hari, nak bagi tahu ada melibatkan masa. So, penciptaan awal dia akan melibatkan masa sebab masa tu adalah perkara pertama yang Allah cipta. Selepas daripada itu, segala penciptaan akan terikat dengan masa. Akan terikat dengan masa. Jadi di awal penciptaan, dia memang memerlukan masa yang panjang. 4 hari untuk dunia diciptakan, segala isinya 4 hari. Untuk langit, 2 hari. Tapi bila dihancurkan langit dan bumi itu, Allah ada sebut masa? Tak ada. Sekelip mata hancur. So, begitulah sunnatullah. Nak mula tu susah. Tapi dekat penghujung, nak runtuhkan sangat mudah. Ni awal proses tu panjang dan susah dan sukar. Tapi selepas tu bila dipanggilkan seolah-olah ringkas, kejap je. Itulah sunnatullah. Itulah the science. Science bagaimana alam ini berlaku. Sama macam kita. Kita daripada umur 1 tahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun, nak membesar dan berkembang tu kan proses masa lama. Tapi bila dah tua, macam sekejap je. Kita nampak, kesihatan tu semakin merosot dalam tempoh yang sangat sekejap. Tak lama, dia mula-mula nyanyuk, lepas tu semakin lupa dan proses tu sekejap dan akhirnya meninggal. Sekejap je. Pun satu bentuk yang kita perlu lihat, Allah boleh percepatkan, Allah boleh lambatkan. Yes, sama macam proses kematian yang kita hanya diseru je. Terus tiba-tiba mati. Tapi waktu kita hidup tu kan kita melalui proses yang panjang dan berliku. Tapi bila nak mati sekejap je. Tu antara poin-poin yang kita boleh lihatlah dalam cerita Nabi Ibrahim tu. So, janji Allah, siapa yang nak infak. Infak ni keluarkan harta dia dalam bentuk apa jua. Sedekah ke, zakat ke, hadiah ke,
pemberian ke, belanja ke, you name it. Semua termasuk dalam infak tu. Semua termasuk dalam infak. Dan infak pula dalam ni Allah sebut amwal. Ada spesifik benda yang kita kena infak. Harta. Harta. Dia bukan memadai senyum. Saya pun infak juga Ustaz. Saya infak senyuman. Tak. Ni harta, amwal. Sesuatu yang kita anggap nilai, bernilai. Harta. Dan syaratnya fi sabilillah, di jalan Allah. Maka perumpamaan itu sekali kita beri, Allah gandakan 7 kali dan setiap 7 kali itu Allah gandakan 100. Setiap nilai yang kita beri itu Allah gandakan 7 kali dan Allah gandakan 100. Itu bare minimum. Sebab selepas Allah kata wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah tambah ikut suka dia. Allah boleh tambah ikut suka dia. Dan ini bentuk janji Allah pada kita. So tuan-tuan dan puan-puan, maka tiap kali kita melalui dan membaca surah-surah semacam ini, ayat-ayat semacam ini, kita sedang diajar untuk tidak meletakkan hati kita terpaut, terikat dengan dunia sehingga akhirnya kita jadi kedekut, tak nak berpisah. Tapi melalui ayat-ayat semacam ini membuatkan hati kita rasa confident dan redha. Walaupun kita lihat nilai dalam akaun kita, nombor dalam akaun kita tu berkurang, tapi dalam masa yang sama kita meyakini Allah simpan nilai sebenar di akhirat nanti. Allah nak hambanya kumpul sebanyak mungkin amal kebaikan untuk dibawa dan dihantar ke akhirat sebagai simpanan. Kita tak nak nilai simpanan nampak dekat dunia ni banyak, tapi nilai sebenar simpanan di akhirat tu kurang. Tak. Kita nak seboleh mungkin nilai simpanan di akhirat yang kekal itu banyak, biarlah nilai simpanan dekat dunia ini semakin kurang dan semakin kurang. Selagi hidup, inilah waktu yang ada. Ini aja peluang kita. Ini sahaja peluang kita untuk buat kebaikan. Dah tak ada peluang kedua. Malah kalau tanpa Quran yang beritahu pada kita kelebihan ini, kita tak akan dapat tahu benda ni selama-lamanya. Kita tak akan tahu benda ni selama-lamanya. Ustaz, kalau kita buat kenduri, kita niat sedekah makan, boleh ke kita dan kita doa moga Allah tambah rezeki? Tak payah doa pun tak apa sebab Allah akan tambah rezeki. Tak payah doa pun tak apa sebab Allah tambah rezeki. Allah akan tambah rezeki. Buat kenduri itu niat sedekah. Habis ada ke buat kenduri kita niat benda lain? Kita buat kenduri itu dah tahu dah memang tujuan kita nak bagi orang makan. Kan? Atau kita buat kenduri, ini saja aku nak show off yang aku ni kaya. Tak ada. Memang kita solely memang nak bagi orang makan. Kan? Gitu. So kita buat kenduri itu memang niat kita tu memang sedekah. Kan? Kalau tak, kita beli makan seorang. So tak perlu sampai tunggu kenduri. Sebab kenduri ni kan kadang biayanya besar. Kita perlu jemput ramai orang. Cukup sehari-hari ni kita belanja bini kita Maggi. Atau nak up sikit daripada Maggi, ramyeon. Kadang lupa niat Ustaz, buat je. Ya, buat je. Buat je. Sebab kalau tanpa niat ni apa tuan-tuan? Apa maksud niat? Detikkan di hati apa yang kita nak buat.
Detikkan di hati, ya aku nak masalah. Tu, niat. Kita cuma tambah kerana Allah. Ya aku nak masak kerana Allah. Dah. Aku nak bagi makan kerana Allah. Dah. Dengan nama Allah. Bismillah. Dah. Bukannya kena berlama-lama, aku niatkan benda ini aku buat semata-mata kerana Allah, kerana aku nak balasan itu dan ini. Tak, detikkan di hati. Kita nak buat, terus buat je. Itulah niat. Dia bukan lafaz niat, tak. Niat, apa yang kita nak dalam hati. Itu yang berlaku. Itu juga boleh membezakan nanti. Bila kita buat sesuatu, ada yang dalam hati kita menyebut, memang saja aku nak tunjukkan pada dia. Itu riak. Itulah riak tu, dalam hati. Kan contoh, aku baca ni, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dalam hati ni, dalam hati cakap apa? Saja aku nak baca macam tu supaya orang lain dengar, wow, lancarnya ustaz baca. Riak pun dalam hati. Walau aku baca Quran tadi kan. Tapi dalam hati ni kata apa? Saja aku nak baca panjang-panjang sikit supaya orang tahu aku hebat baca Quran. Semua dalam hati, tak perlu cakap pun. Dalam hati. Dan apa yang berlaku dalam hati kita? Itulah yang Allah nilai. Bagi ni, sebab kesian lah. Tak ada apa-apa. Kau bagi sebab kesian. Tak, kau bagi kerana Tuhan. Bukan sebab kesian. Kau bagi sebab Allah suruh. Ini aku bagi ni sebab Allah suruh. Bukan sebab dia perlu. Tak perlu tak? Sebab Allah suruh. Satu suruh, memang kesian pada dia susah. Allah suruh aku bantu orang susah. Nah, aku bagi. Bantu orang susah. Kan? Atau kita bantu opa sebab dia ada anak dara. Tu dah larilah niat tu. Tak dapat apa-apa. Kau bantu sebab ada kepentingan lain. Kan? Tu syarat dia dekat situ ialah fi sabilillah. Dua-dua boleh. Buat sesuatu sebab Allah suruh atau sebab Allah suka. Dua-dua boleh. Yang penting ada Allah. Bukan letak nama berhala kat tengah-tengah tu. Yang penting ada Allah. Sebab Allah suruh, sebab Allah suka. Sebab ini tuntutan syarak. Kerana Tuhan. Lillah. Untuk dia. Lillah. Untuk dia. Bukan opah lah ustaz. Bonda. Salah pula aku. Kan. So dia ada fi sabilillah. Di jalan Allah. So di jalan Allah ni ada banyaklah benda yang bersangkut paut dengan Allah. Kerana Allah nak, kerana Allah suruh, kerana syurga, takut neraka. Tu semua fi sabilillah tu. Itu semua inline. Fi sabilillah. Kerana Nabi buat, kerana Nabi suruh. Tu semua fi sabilillah. Inline dalam tu. So jangan risau sebab dah 9.42, aku berhenti dulu. Besok malam kita jumpa. Barakallahu di walakum. Kembali kepada moderator. Ustaz, tak boleh buka soalan hari ni Kejap. Besok malam tak ada. Besok malam aku ada bedah surah Mujadalah. Ya, besok malam ada jemputan untuk bedah surah Mujadalah. So tak dapat nak buat kelas besok malam. Maaf banyak-banyak. Tak apa. Soalan boleh Ustaz. So, tak ada buka soalan Ustaz. Dah banyak soalan dah tadi Boleh kalau nak buka. Jawab tak jawab je lah. Okey, jemaah. Kan nak tanya, silakan. Ustaz tengah offer. Ustaz, bedah surau tu apa Ustaz? Bedah surau tu. Bedah surau? Bedah surah. Surah benda. Surah. Ingatkan surau. Pelik pula apa solat bedah surau. Surah. Okey, faham. Ustaz.
Ya. Rasanya macam ada ayat Quran yang cakap, ayat Quran ke hadis kot. Tadi kan Ustaz, memanglah sebaik-baiknya hati kita ni bersih, tak perlu kita ada macam niat yang tak baik kan Ustaz kan. Itu yang paling sebaik-baiknya kan. Tapi ada juga hadis ataupun Al-Quran ke Ustaz yang cakap selagi kita tak buat benda yang tak baik tu, contoh kita macam baru terlintas dalam hati je, tapi selagi kita tak buat benda tu tak berdosa. Tapi sebenarnya memanglah sebaik-baiknya hati kita tu kalau boleh jangan terlintas benda-benda yang tak baik kan Ustaz kan. Betul, selagi kita tak buat, selagi itu tidak dicatat. Selagi dia masih berlegar di hati, selagi itu tak dicatat. Dan dalam banyak-banyak benda tu Allah ada sebut tentang tolong ataupun jauhi sangka buruk. Sangka buruk ni kat mana? Hati. Kita dah buat belum? Belum buat Belum. kan? Masih di hati kan? Allah suruh jauhi. Ustaz, Terutamanya sangka buruk. Yang tulis malaikat. Sebab malaikat tak nampak hati, yang nampak hati Allah. Jadi selagi dekat dalam hati, belumlah tertulis kan Ustaz kan? Malaikat tak nampak hati tapi dia ada bau. Oh, iya ke? Dia ada bau. So malaikat boleh hidu bau tu. Kan macam kita dosa ni ada bau. Dosa ni ada bau. Kan malaikat takkan masuk tempat-tempat tertentu. Antaranya toilet. Dan ada banyak benda yang kita boleh buat dalam toilet. Kemungkaran ke kejahatan ke dalam toilet. Malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk. Tapi dosa yang kita buat tu ada bau. So berdasarkan bau tu, malaikat catat, tulis. Gitu. Bermakna Ustaz bila kita terlintas je dalam hati perkara yang buruk, tu yang kita kena cepat-cepat istighfar kan Ustaz kan? Benar. Kita cepat-cepat istighfar. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kalau salam minta maaf Ustaz. Saya ni macam kita bersedekah kan, kita niat kata kita pinjam kepada Allah macam tu kan. Lepas tu kalau macam kita bantu anak kita dalam kesusahan bebanan hutang, kita tolong dia, tu dia nak ganti tu lain cerita kan Ustaz, tapi kita kesian dia. Itu pun kira macam kita pinjam pada Allah ke Ustaz? Okey, macam ni. Sebenarnya hubungan mak bapak dengan anak ni, dia nak kata complicated, tak complicated, dia straightforward. Cuma kadang-kala cara kita faham tentang nafkah ni yang berbeza. Kita menyangka bahawa suatu anak tu kecil, maka tanggungjawab mak bapak untuk memastikan dia membesar itu clear. Maksudnya itu tanggungjawab mak bapak untuk beri kepada anak, bantu anak untuk membesar. Tapi bila dia dah dewasa, bila dia dah besar, maka tanggapan kita berubah. Anak pula kena bantu mak bapak. Kan? Anak wajib beri some sort part and parcel daripada pendapatan dia sebagai maksud balas budi kepada mak bapak. Sedangkan benda tu tak ada dalam mana-mana teks. Itu common sense yang kita guna. Yang Allah nak kita buat ialah mana-mana pihak yang susah kita bantu. Tak kisah yang susah tu mak bapak atau yang susah tu anak.
Mana pihak yang boleh bantu, kita bantu. Kalau anak tu ada hutang, mak bapak tolong bantu. Bukan mak bapak lepas tangan, pandai-pandai kau buat hutang, pandai-pandai kau dah urus. Tak. Kena bantu. Dan idea ini saya dapat daripada arwah Ustaz Kisamuddin, mantan Imam Masjid Negara. Sewaktu PKP tu dia menyarankan untuk mak bapak yang yang mampu, sebab kadang-kala yang dah pencen ni dia mampu dari sudut keuangan dan anak dia baru bekerja. Jadi bila baru bekerja, dia belum ada kemampuan, terutamanya bagi menghadapi PKP hari tu. Dia belum ada kemampuan untuk terus berdikari dan berdiri. Jadi tanggungjawab mak bapak untuk untuk terus berikan bentuk nafkah, bantu anak tu untuk dapat terus hidup. Begitulah. So bagi mak bapak yang nak bantu anak, teruskan bantu, dan kita yakin bahawa Allah akan bantu kita dan gandakan kebahagiaan kita. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Harap itulah. Okey, kalau tak ada lagi, saya tutup. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Kejap. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah itu bermaksud macam budak-budak belajar sekarang kan mereka PTPTN ke whatever, Kamara apa semua tu. So kalau dia orang macam, yelah sekarang ni kerja tak kerja, kadang gaji pun tak apa-apa kan. Jadi kalau mak bapak tu ada duit, dia orang boleh support bayar untuk tu ke Ustaz? Boleh? Boleh. Okey. Diorang baru nak hidup. Diorang baru nak hidup. Belum hidup lagi tu, baru nak hidup. Okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, lagi? Lepas ni jangan lupa mandi. Takut ada bau busuk dosa tu kan. Sebelum nak mandi, Ustaz Nazri buat ajaran baru. Mandi tu untuk menghilangkan bau busuk dosa. Dah sudah. Mulalah timbul. Okey, kita kena mandi safar supaya buang sial. Itu memang hancur lah. Sudah. Siapa yang harus dipersalahkan? Aku. Jeng. Jeng. Okey, ada lagi Jumaah? Ustaz, bila sebut pasal bantu anak, kadang macam saya terfikir, contoh Allah Ta'ala dah bagi rezeki lebih setelah kita besarkan anak-anak tu kan. Allah Ta'ala bagi pula kita rezeki lebih saat kita dah tak kerja kan. Jadi macam satu tanggungjawab kita pula kan untuk tolong anak, sebab anak memanglah dah besar, dah kerja, tapi macam Ustaz cakap dia baru nak hidup. Jadi macam rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita suami isteri lebih tu, kita berhak juga bantu mereka kan Ustaz kan. Okey, konsep dia macam ni tuan. Okey, konsep dia macam ni. Anak itu akan selamanya jadi kita punya amanah. Anak tu akan selamanya jadi kita punya amanah. Selagi dia bergelar anak, dia adalah amanah kita. Dan selagi kita dapat menjaga amanah tu dengan baik, Allah pasti akan bangga dengan kita, sebab yang bagi amanah tu siapa? Allah. Dan tak ada tempoh. Tidak ada tempoh masa nak bagi tahu, dah habis dah tempoh amanah kau ni, so kau tak perlulah jaga dia. Tak. Amanah tu perlu dijaga sampai Allah tarik dia balik. Sampai mati. Sama ada Allah tarik kita dulu, Allah jemput kita dulu, atau Allah jemput anak kita. So amanah tu tetap begitu. Sebab tu, untuk mengimbangi benda tu, Allah beri arahan kepada anak wajib taat
pada mak bapak. So dia saling saling memperkuat. Mak bapak kena jaga amanah dengan sebaik mungkin. Amanah ni anak perlu hormat dan taat pada mak bapak. Walau apa pun tanpa dakwa-dakwi selagi patuh perintah Allah. Dia tak ada tempoh masa lepas 18 tahun pada kau lah. Itu idea yang manusia cipta. Allah tidak pernah mengatakan ada had umur. Tak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana pula ya? Anak dah berumah tangga. Tapi memanglah dia perlu juga dibantu. Tapi kalau dia hanya memerlukan kita waktu dia susah je. Lepas tu dia tak ada pun menjengah kita. Bila dia susah, dia datang kat kita. Jadi bagaimana caranya? Kita tetap juga bantu tapi apakah itu kita rasa dia mempergunakan kita waktu dia perlu saja? Apakah kita perlu menolong dia sampai bila-bila? Okey. Dalam kes ini, tuan-puan kena guna common sense. Macam Puan Rafiah bagi tahu tu, Ustaz, kita bantu anak kita, anak perempuan, suami dia pula buat taik. Langsung tak mau berusaha. Guna common sense. Maksud common sense, kalau kita bantu, dia dah lah susah. Dia pula tak nak bantu diri sendiri. Kalau kita bantu, ibarat menanggung biawak hidup, kita kena buat sesuatu lah. Bantu senyap-senyap hanya untuk anak perempuan saja, bukan untuk melemakkan suami dia. Gitu. Kalau untuk anak yang tak bertanggungjawab macam tu, anak yang derhaka. Dia jumpa mak dia waktu dia susah je, waktu dia senang dia lupa. Kadang-kadang kita perlu ingatkan, waktu dia susah jumpa, kita tuntut. Waktu kau senang kau buat apa? Selagi engkau tak datang jumpa aku waktu kau senang, jangan harap untuk terima bantuan daripada aku waktu engkau susah. Kena bagi ultimatum macam tu, biar dia sedar bahawa mak dia bukannya bank untuk jumpa waktu nak sesuatu. Lepas tu bisik pelan-pelan kat telinga dia. Engkau ada tak rasa nak masuk syurga? Dan kalau macam ni perangai engkau, mak tak yakin engkau boleh capai apa yang kau nak tu. Gitu. Ustaz, apa hukumnya jika seseorang berkawan dengan ex-husband yang sudah berkahwin, keluar outing dengan anak sebab ada anak bersama, keluar main petang, hiking, go-kart sama-sama, niat nak membahagiakan anak. Dah niat dia nak membahagiakan anak. Kenapa kita perlu ambil pandangan kedua, seperti tidak move on? Engkau niat nak bahagiakan anak, pedulilah orang kata tak boleh nak move on ke? Bukan hidup dia, hidup engkau kan? Hidup kita. Kita niat nak bahagiakan anak. Kenapa perlu ambil kira pandangan orang lain? Pedulikanlah mereka tak boleh nak move on dari perceraian. Nasib orang lain lah. Bukan hidup dia, hidup kita. Kita yang nak hidup. Buat je. Yang penting anak kita boleh bahagia. Sebab kita risaukan anak kita kalau tak dapat kebahagiaan itu, sebab dia tahu kita mak dia. Mana lebih sukar untuk kita jawab? Pandangan orang kita tak boleh move on dari perceraian atau pandangan anak yang tidak melihat ibu sebagai ibu dan ambil tanggungjawab sebagai ibu? Kan? Tapi kalau suaminya rajin buat kerja rumah, jaga logistik anak dan isteri, macam mana Ustaz? Bantulah suami dia. Kan? Suami bantu dari sisi tenaga. Tu bukan biawak hidup lah. Bantu je. Bantu je. Tapi dalam masa yang sama, sebab ia mungkin kesukaran untuk zaman sekarang ni nak dapat kerja. Mungkin dia ada kekangan dari sudut itu.
teruskanlah membantu. Sebab apa yang saya sebut ni, dia bukannya boleh dipakai, dipukul rata semua pihak, tak. Kita perlu lihat case by case. Ada suami isap dadah, ditinggalkan isteri, anak bini terkontang-kanting. Lalu isteri dia terpaksa menjaja, mencari, merayu, minta ihsan daripada manusia lain, orang lain untuk tampung kehidupan. Ada. Ada. So, dia bukan one fits all, tapi kita kena lihat juga case by case situasi. Begitu. Kan? So, kalau dalam kes kita nak bantu anak, tapi melihat anak pula buat hal dan perangai macam tu, kita perlu letak ultimatum. Ultimatum apa? Kata putus. Prasyarat. Aku bantu ni, syaratnya begini, begini, begini. Kau boleh fulfill tak? Kalau tak boleh fulfill, jangan harap. Letak kata dua. Supaya si anak, dia tidak naik lemak. Tak naik lemak. Nabi juga bantu anak perempuan dia. Kan Fatimah pernah mengadu pada Nabi penat. Fatimah pernah mengadu pada Nabi penat. Nabi ada jumpa Ali tak? Ali, kau janganlah dera anak aku kerja penat-penat macam ni. Ada? Tak ada. Nabi bagi tahu pada Fatimah, dan kita sekarang boleh belajar, boleh amalkan, boleh kita laksanakan zikir Fatimah. Kalau Fatimah tak mengadu, kita tahu tak benda tu? Tak tahu. Kita tahu tak Nabi support anak dia? Tak tahu. Dan melalui hadis tu, ada tak Nabi libatkan Ali, isteri kepada Fatimah? Tak ada. Maksudnya Nabi akan tetap beri bantuan kepada anak. Beri support sistem kepada anak. Begitulah kita. Cuma kadang-kala apa yang menjadi adat dan budaya masyarakat tidak seperti mana yang sepatutnya. So keluarga kita kena nilai, kena assess, kena analisis. Sebab dia tak ada satu pandangan mewakili semua keluarga. Tak. Setiap keluarga unik. Setiap manusia itu unik. Perlu dilayan, perlu diselesaikan dengan cara yang tersendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, tapi betul lah kata Ustaz kan. Bila susah dia datang jumpa kita. Bila senang dia lebih ke keluarga suami isteri dia, kita dia lupa. Betul lah Ustaz cakap tu Ustaz. Betul, betul. Dan bila kadang anak tu bukan tak tahu. Tapi mungkin hati dia kot. Hati dia. Jadi yang perlu disedarkan ialah hati. Sebab hati tu yang akan membuat tindakan tu nanti. Boleh jadi hati dia sudah sudah tawar. Ialah mungkin sebab kesalahan-kesalahan silam dia. Mungkin dia rasa bersalah, lalu dia nak menjauhkan diri. Itu semua part hati. Jadi tidak salah untuk kita bantu, tapi dalam masa yang sama teruskan berdoa. Ya Allah, Engkau lah yang memegang hati-hati kami. Maka kami nak agar hati-hati kami ini disatukan dalam keadaan Engkau redha. Kan? Begitu. Dan boleh jadi perangai anak tu sendiri atau perangai kita mungkin. So itulah masanya ada masa-masa untuk kita muhasabah. Kenapa dia tak nak datang pada kita? Salah aku ke? Salah dia ke? Bukan bermaksud nak kena overthinking, tapi muhasabah. Ya Allah, aku ada kesalahan mungkin. Maka kita mula berusaha memperbaiki diri agar hubungan tu semakin baik. Ataupun mungkin dalam bentuk begini, dia melihat kalaupun dia balik ke rumah kita, tak ada sesuatu yang menarik perhatian. Yelah yang itu tak ada, yang ni tak ada. Tapi keluarga sebelah sana, semua ada. Itu pun salah satu sebab juga. Jadi mungkin tukar suasana tu perlu.
Menukar suasana tu perlu. Mungkin sesekali ajak berjalan. Tapi sebab kita pun ada kekangan. Saya pun tak kayu mana ustaz nak ajak berjalan. Pergilah camping ke, piknik ke. Menukar suasana. Benda-benda semacam itulah. Atau mungkin tukar cara kita berkomunikasi, berinteraksi. Kalau sebelum ni kita bercakap dengan anak tu dengan nada serius. Apa kata kita tukar, cuba dengan nada yang lebih santai. Bukan dalam bentuk arahan mak kepada anak ataupun arahan bapa kepada anak, tapi dalam bentuk ajak dia berkawan. Kalau ada benda-benda yang lepas, benda-benda yang silam, yang belum settle, settlekan dengan cara aman dan berdamai. Itu ada banyaklah faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan salah satu pihak seolah-olah macam menjauhkan diri atau melupakan. Wallahu a'lam. Baik, jam menunjukkan pukul 10.04 dah. Masya Allah, hari ni kita lajak masa banyak ni, Masya Allah. Lagipun esok Ustaz ada, so kita jumpa minggu hadapan. Lambat lagi ni, Masya Allah. Mudah-mudahan tadabbur hari ini banyak bagi input pada kita lah. Kita mengambil ibarah berbekas di hati kita, membuka hati dan minda kita, Masya Allah. Mudah-mudahan yang kita dapat hari ini sama-sama memuhasabah diri dengan kisah-kisah yang Ustaz ceritakan tadi. Jadi tak ada apa-apa dah, saya nak tutup ya. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan segala urusan kita adalah di bawah lindungan, di bawah redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita maraton dari subuh tadi hingga ke ini. Ustaz yang paling maratonnya. Dari sana ke sini. Okey. Jadi Ustaz sikit bahan kuliah hari ni, satu je kuliah kita hari ni. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM pada pukul 8 malam dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Terima kasih kepada jemaah yang sentiasa berada dalam majlis ilmu bersama dengan Gubernur Iman, berinfak untuk Gubernur Iman, tabung Gubernur Iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan infak kita itu kuliah kita dapat diteruskan, dapat dijalankan, Masya-Allah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Bagi menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi. Terima Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput sarapan ada kerepek pisang. Wah,